Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Okey, pelajar-pelajar semua, insya-Allah pada hari ini kita akan mempelajari tajuk solat sunat. Ada dua solat sunat kita akan belajar. Bagi kelas yang sudah mempelajari, ini kita anggap sebagai ulang kaji untuk akhir tahun lah. Yang dua kelas yang belum mempelajari lagi, jadi ini adalah pelajaran baru. Solat sunat duha. Solat duha itu awesome. Okey, kita punya objektif pembelajaran daripada tajuk ini. Kita mau tahu maksud, hukum dan dalil dalam Quran ataupun hadis pasal solat duha ni. Dan kita mau tahu cara-cara, kaifiat menunaikan solat duha, hikmah solat duha. Okey, apa kebaikan dia. Dan kita buat latihan sikit lah insya-Allah. Solat sunat duha ini maksud dia adalah solat sunat yang kita buat dalam waktu duha. Waktu duha tu bila? Bila terbit matahari sampailah sebelum zuhur. Okey, sebelum gelincir matahari. Jadi waktu daripada lepas subuh, kita solat subuh, tunggu matahari terbit. Matahari terbit sahaja kita boleh sudah solat duha. Okey, kemudian waktu dia berakhir sebelum zuhur. Kalau lepas zuhur sudah bukan istilah duha sudah itu. Okey. Hukum buat solat duha ini adalah sunat muakkad, sunat yang sangat-sangat dituntut untuk dibuat. Sunat kita semua sudah tahu, sunat maksud dia kalau buat dapat pahala, kalau kita tidak buat tidak dihukum dan tidak berdosa. Okey. Namun dipanggil sunat muakkad, sangat dituntut kerana apa? Nabi SAW tidak pernah meninggalkan solat duha. Okey. Solat duha kunci rezeki sepanjang hari, bilang kan. Okey. Next. Hukum terang-terang kita sudah belajar tadi, sunat muakkad. Ingat tu Dalil dia, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Awsani khalili SAW bithalathin la ada'uhunna hatta amuta sawmi. Thalathati ayyamin min kulli syahrin. Wa salatid duha wa naumin ala witrin." Rawahul Bukhari. Seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu kasih tahu Nabi Muhammad SAW telah berpesan kepada dia. Apa dia? Jangan tinggalkan 3 benda. Okey, sepanjang hari jangan tinggalkan 3 perkara. Pertama, sampai mati Nabi bilang, jangan tinggal. Ini amalan special lah. Selain solat fardu tu, solat yang 5 waktu tu sehari semalam tu, Nabi bilang tambahlah lagi kalau boleh. 3 ni jangan tinggal. 3 ni jangan tinggal sepanjang hidup sampai mati. Pertama, saumi thalathati ayyamin kulli syahr. Puasa 3 hari setiap bulan hijrah, bukan bulan Masihi ya. Bukan 3 bulan Januari, Februari, Mac. Bulan hijrah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Itu. Setiap bulan tu 3 hari puasa sunat. Tanggal berapa? Tanggal 13, 14, 15 setiap bulan tu. 13 Safar, 14 Safar, 15 Safar, Rabiul Akhir, Jamadil Awal kan, Jamadil Awal sekarang 13 Jamadil Awal, 14 Jamadil Awal, 15. Setiap tanggal 13, 14, 15 ni dipanggil Ayyamul Bid.
hari putih. Hari putih ni sunat puasa. Jarang orang buat ni lah. Tapi Sayyidina Abu Hurairah ni dia buat. Wa salatid duha. Kalau boleh Nabi bilang jangan tinggalkan setiap hari solat duha yang kita belajar pada hari ini. Wa naumin ala witrin, dan jangan tidur sebelum solat sunat witir. Kita ni solat witir bulan Ramadan je lepas tarawih. Lepas tu tinggal. Kan? Nah, mudah-mudahan kita diberi kekuatan lah untuk buat semua ni apa yang Nabi Nabi sudah pesan, amalan-amalan sunat ni. Kalau tidak buat pun tidak berdosa. Tapi kalau buat, kedudukan kita special, istimewa di sisi Allah. So, kaifiat, cara menunaikan solat duha ni macam mana Ustaz? Mula-mula sama macam solat-solat yang lain. Kita niat dulu sholli sunatad duha rakaatain lillahi ta'ala. Ataupun tidak pandailah, tidak hafal bahasa Arab, Melayu pun boleh. Saja aku solat duha 2 rakaat kerana Allah. Solat duha ni 2 rakaat kan. Macam sembahyang subuh lah, cuma beza dia tiada doa kunut. Sembahyang subuh ada doa kunut. So, tulis di sini dalam rakaat pertama lepas Al-Fatihah kita baca surah Asy-Syams yang dituntutlah. Wasyamsi waduhaha, demi matahari dan waktu duha. Disebabkan dalam surah Asy-Syams tu ada sebut perkataan duha. So yang ngam dia baca surah Asy-Syams lah rakaat pertama. Atau surah lain. Belum hafal lagi Ustaz surah Asy-Syams. Bacalah inna a'tainakal kautsar ka kul huwallahu ahad pun tiada masalah. Rakaat kedua baca surah Ad-Duha. Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja. Kan tengah waktu duha itu, baca surah Ad-Duha. Wasyamsi. Wasyamsi waduhaha, tahu kan? Ustaz baca sampai habis lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Ini baca surah tu rakaat pertama. Sunat duha ni boleh buat 2 rakaat, 4 rakaat, boleh 6 rakaat atau 8 rakaat. Sebanyak mana yang kita mampu. Paling sikit 2 rakaat lah. Kalau 4 rakaat maksud dia lepas 2 rakaat bagi salam macam tarawih, bangun lagi 2 rakaat. Macam tarawih begitu. 2 2 2 2 2 gitu. Terpulang masing-masing. Ada orang dia rasa tidak cukup 2. Nikmat dia solat, nikmat. Tambah lagi sampai 8. Kita ni buat 2 pun berat. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan kita diberi kemanisan beribadah. Amin. Buat ibadah rasa manis, buat dosa rasa pahit. Begitu kita mau hidup ni. Digalakkan buat solat duha ni secara sendiri-sendiri. Okey. Digalakkan.
Kalau buat berjemaah pun tiada masalah, tapi lebih baik bersendiri. Lepas tu rukuk, sujud apa semua tu buat macam biasa sampailah habis 2 rakaat tu. Okey, ni rakaat kedua baca surah Ad-Duha. Kita dengar dulu surah Ad-Duha daripada Syekh Masyari Al-Afasi. Ini salah seorang imam di Masjidil Haram dululah. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Sadaqallahul Azim. Dah solat? Bilang anti ni. So, apa kebaikan hikmah kita solat duha ni? Sunat kan? Benda sunat ni disebabkan tidak buat tu tidak berdosa. Jadi ada orang pandang remeh lah. Tapi sebenarnya benda sunat ni penting. Solat sunat duha ni penting kerana dia mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meraih kasih sayang daripada Allah. Bila kita buat ibadah-ibadah sunat ni, means kita ni berbeza dengan orang-orang yang lain. Kalau solat fardu ni semua orang buat. Jadi yang membezakan kita dengan orang lain yang solat fardu tu adalah daripada benda-benda sunat yang kita buat. Kalau kita lebih benda sunat tu daripada orang lain, means kita ni nampak lebih bersungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah berbanding orang lain tu. Tapi jangan sombong lah. Buat benda sunat, sombong pula. Ish, dia tu malas. Saya rajin. Tengok saya. Jangan begitu. Itu sudah termakan dengan hasutan syaitan sudah tu. Allah tidak suka orang yang sombong. Membuktikan ketaatan kepada Allah setiap masa. Okey. Kita tambahkan amal-amal wajib itu dengan benda-benda sunat tu. Membuktikan kita ni hamba Allah yang taat. Dan bila kita solat duha, kita dapat rahmat dan rezeki daripada Allah SWT. Sebab dalam hadis sebut, salah satu amalan yang menyebabkan kita ini kaya adalah solat duha. Okay, kalau rezeki sempit, masalah, susah, rajin-rajinkanlah solat duha. Ustaz dulu tingkatan 1 sampai tingkatan 5 ni, kami kalau jam 8 sampai 10 tu, subjek Quran lah, subjek hafazan Quran. Kami punya ustaz kasih benar kami. Kalau tengah-tengah kelas tu orang lain tengah tasmik, tengah baca hafazan, yang lain ni boleh pergi ambil wuduk, solat duha dalam kelas, tidak masalah, dibenarkan. Gitu. So lepas sembahyang duha, lepas je bagi salam kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi, doa solat duha ni. Mungkin ada yang pernah dengar, ada yang tidak pernah dengar lagi. Ada sudah sekarang ni orang mau kasih senang hafal, dia buat lagu. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka. Jadi kita dengarlah. Okay, tapi bukan suara ustaz ya.
Ustaz belum ada album lagi. Ini UNIC, nama grup dia. Mungkin ada yang pernah dengar. اللهم إن الضحى ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرات قدراتك والعصمة عصمتك اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Tu dia doa lepas solat duha. Jadi kalau boleh hafal ni semua doa duha ni, ada sudah lagunya kan, lagu Korea boleh hafal walaupun satu abu tidak faham apa maksud dia. Nah, ini kan doa Nabi macam mana pula tidak boleh hafal. Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka. Nah, ya memang suara Ustaz memang boleh tahan. Okey, jadi hafalkan. Dengar lagu tu. Lagu type je nanti. Lagu doa duha UNIC adalah tu keluar. Hafalkan. Okey. Maksud dia pun bagus kan. Ya Allah, kalau rezeki tu masih di langit turunkanlah untuk saya. Jika masih di bumi keluarkanlah untuk saya. Jika jauh dekatkanlah rezeki itu dengan saya. Jika susah permudahkanlah. Mana tahu rezeki untuk SPM Street A tu jauh, sebabkan kamu solat duha, baca doa ni jadi dekat. Jadi mudah kamu Street A SPM kan. Okey, latihan pengukuhan. Apakah maksud solat duha? Dan apa hikmah solat duha? Yang ni skip dululah. Tidak apa ni latihan pengukuhan ni. Nanti kita buat dalam buku aktiviti yang warna merah tu. Kamu buat di kelas seterusnya. Okey, jadi kelas seterusnya nanti ikutlah, gabung dengan kelas moral ke apa. Jadi kamu diam-diam buat aktiviti buku modul aktiviti yang merah tu. Okey, tajuk ni solat duha ni.
Semua. Semua. Bukan maksud sama hikmah aja. Buat semua bab solat duha nih. Dan solat gerhana satu lagi. Sebabnya ah, sebabnya unit nih dia gabung solat duha sama solat gerhana. Oke, solat duha dilakukan dalam waktu apa? Waktu duha lah, yaitu bermula terbit matahari sampailah sebelum gelincir matahari. Hukum solat duha dan gerhana adalah sunat muakkad, bukan sunnah aja. Oke, sunat muakkad. Oke, solat gerhana bulan dilakukan ketika terlindungnya cahaya, belum belajar lagi. Terlindungnya cahaya bulan. Sama ada terlindung secara keseluruhan atau part of the moon. Okay? Orang kampung Ustaz bilang part of the moon. Okay, pintu rezeki bagi orang yang sentiasa menunaikan solat dua akan dibuka seluas-luasnya. Rezeki ni bukan duit je. Okay, berjaya. Dalam exam pun rezeki juga. Diberikan akhlak yang baik, perangai yang bagus tu rezeki tu. Tengok orang zaman sekarang ni budak-budak. Bukan semua diberi rezeki dapat akhlak yang baik. Kalau dapat akhlak yang baik tu syukur. Kamu tu hebat. Okay? Kalau belum lagi akhlak tu baik, banyak-banyak solat duha. Minta rezeki supaya Allah bagi saya rezeki ni dapat akhlak yang baik. Menunaikan solat gerhana merupakan salah satu cara menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Next, mari kita belajar solat sunat gerhana. Gerhana, M. Nasir bilang. Okay. Alamak. Baby sudah bangun. Abaikanlah kalau ada bunyi-bunyi di belakang. Okay. Objektif pembelajaran kita. Mau tahu maksud, hukum, dalil solat gerhana. Solat dua sudah tahu kan. Maksud dia, hukum dia, dalil dia. And then cara solat sunat gerhana macam mana. And then apa hikmah solat gerhana. And then latihan sikit lah. Solat sunat gerhana. Solat sunat yang dilakukan bila berlaku gerhana. Sama ada gerhana. Gerhana ada dua. Gerhana matahari. Solar eclipse atau gerhana bulan. Lunar eclipse. Betul ke tu? And ada cara-cara tertentu untuk solat dia tu. Okay, itulah maksud solat gerhana. Gerhana bulan terjadi. Ni sains sikit lah. Saat bulan terhalang bumi. Matahari. Bumi di sini, bulan di sini. Jadilah gerhana bulan. Bentuk dia akan jadi macam ni. Oh, subhanallah, cantik kan? Macam cincin-cincin. Subhanallah. Ini salah satu bentuk Allah tunjukkan kekuasaan Allah. Kalau Allah mampu buat gerhana bulan, Allah juga mampu untuk buat hari kiamat. Ya Allah. Hukum solat gerhana sama macam solat duha, iaitu sunat muakkad. Dalilnya Rasulullah SAW bersabda, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف رواه مسلم. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan ni salah satu daripada tanda kekuasaan Allah. Tengok matahari, tengok bulan, jangan sekadar tengok je. Tengok dengan mengagungkan. Masya Allah. Hebatnya Allah buat matahari ni. Setakat ni belum ada lagi manusia yang berjaya cipta matahari. Betul ya, cipta bulan dia dah. Okay. Keluar berita. Tinit.
saya akan menggantikan matahari yang Tuhan buat ini dengan matahari saya sendiri. Belum ada lagi. Jadi maksudnya apa? Tiada orang yang berkuasa untuk buat matahari dan bulan. Allah yang berkuasa. La yang kasifani limauti ahadin wala li hayatih. Jadi tidak berlaku gerhana bulan atau matahari disebabkan ada orang meninggal kah ataupun disebabkan ada orang lahir. Lahir-lahir berlaku gerhana. Dia pun bilang, wah, orang ini punya pasal lah ni, gerhana. Ataupun meninggal seorang. Ngam-ngam hari itu gerhana. Dia pun bilang, wah, orang ni power. Kan? Tidak, Nabi bilang bukan. Sebab apa? Kenapa Nabi bilang begini? Sebab waktu anak Nabi SAW yang kecil bernama Ibrahim meninggal, ngam-ngam hari itu, Ibrahim ni meninggal kanak-kanak lagi. Anak Nabi kebanyakannya meninggal untuk kanak-kanak. Tapi Nabi sabar ya Allah. Sabar. Bukan senang tau mau menghadapi musibah kematian anak ni, tapi Nabi sabar. Dan prinsip Nabi itu tidak goyah walaupun dalam keadaan sedih. Bila meninggal anak Nabi Ibrahim ini, bukan Nabi Ibrahim, anak Nabi Muhammad namanya Ibrahim. Bila Ibrahim anak Nabi Muhammad ini meninggal, ngam-ngam hari itu gerhana matahari kalau tidak silap. Jadi suasana pun mendung, gelap. Orang-orang di Mekah pun bilang, di Mekah kan, di Madinah. Jadi orang-orang di sana tu pun bilang lah, oh, gerhana ni mesti sebab Ibrahim anak Nabi Muhammad ni meninggal. Terus Nabi bilang, ini matahari bulan, Allah punya kuasa. Kalau berlaku gerhana bukan sebab orang meninggal, bukan sebab orang hidup. Kemudian Nabi bilang, kalau kamu nampak gerhana berlaku, bulan atau matahari gerhana, maka berdoalah kepada Allah. Kemudian solatlah. Solat apa? Solat gerhana. Sampailah gerhana tu habis. Tengok. Ramai ada orang yang mengkaji hadis. Orang bukan Islam lah. Siapa namanya tu? Ada. Ustaz nampak. Orang tu dia masuk Islam. Salah satu sebab dia adalah kerana dia baca hadis ni. Dia komen apa? Dia bilang apa? Nabi Muhammad tu, dia kalau dia gilakan populariti dan kalau dia betul-betul mau mengikut hawa nafsu dia untuk meraih kepercayaan orang, Nabi Muhammad tu boleh claim hari tu, waktu orang semua bilang, wah tengok gerhana ni mesti gara-gara anak Nabi si Ibrahim tu meninggal. Tapi Nabi tidak ambil claim tu. Maksudnya Nabi sangat jujur dan sangat berprinsip. Nabi tidak bilang, iya kamu tengok, itulah tandanya saya Nabi. Tengok anak saya meninggal gerhana. Nabi tidak ambil kesempatan. Nabi bilang apa? Tidak, gerhana berlaku bukan sebab ada orang meninggal kah, orang hidup kah, tapi disebabkan kuasa Allah. Tengok. Nabi tidak menipu demi untuk mendapat kuasa dan kepercayaan orang. Tidak. Disebabkan itulah orang bukan Islam ni, orang Jerman kalau tidak silap saya, dia baca hadis ni dia masuk Islam. Okay. Ini kita mesti berprinsip. Jangan menipu gara-gara untuk dapat kuasa. Jangan menipu gara-gara untuk mendakwa kita ni benar, walaupun kita di jalan kebenaran. Buktikan kita benar dengan menipu. Jangan. Cara solat gerhana. Cara solat dia agak rare sikit. Kalau orang yang tidak pernah buat, mungkin akan keliru. Sebab apa? Nanti kita tengok. First kali sama macam solat-solat yang lain, solat fardu dan sunat, dia mesti niat.
bahasa Arabnya usalli sunnatul khusuf rakaatain imaman ma'muman lillah ta'ala. Khusuf, khusuf gerhana bulan. Kusuf, kaf, kusuf tu gerhana matahari. Sholli sunnatul khusuf rakataini ma'muman lillah ta'ala. Kalau gerhana matahari, sholli sunnatul kusuf rakataini ma'muman lillah ta'ala. Ataupun tidak hafal lah Ustaz. Beza, tidak boleh beza lah kusuf ke khusuf ni. Susah mengingat. Melayu pun boleh bah. Sahaja aku solat gerhana bulan 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku solat gerhana matahari 2 rakaat makmum kerana Allah. Boleh. And then. Oh ni ada di bawah ni. Okay. Ni tengok ni. Kusuf. Khusuf. Tu je beza dia. Itulah bahasa Arab ni. Tidak boleh tertukar huruf, tertukar baris, tertukar panjang pendek. Tengok ni. Kho sama kaf je tertukar. Terus lain maksud dia. Khusuf, kalau kita baca kusuf dah lain. Gerhana bulan jadi gerhana matahari. Specialnya bahasa Arab ni. 2 rakaat. Kalau solat duha tadi digalakkan jemaah kah sendiri-sendiri? Cuba jawab. Sendiri-sendiri kan? Kalau solat gerhana ni digalakkan berjamaah. Okey. Ini yang rare dia. So, rakaat pertama bacaan dalam solat tu lepas Fatihah bacalah surah apa-apa pun. Cuma ini rakaat pertama rukuk. Kita rukuk sebanyak 2 kali dalam setiap rakaat. Biasa kalau kita solat sujud yang 2 kali. Tapi solat gerhana ni rukuk 2 kali. Rukuk lepas tu kita panjangkan rukuk tu sama panjang dengan bacaan surah yang kita baca pada rakaat pertama. Contohlah kita baca selalu kalau kita rukuk kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi sekejap je. Tapi contohlah kita baca qul ya ayyuhal kafirun kan panjang sikit tu. Kan? Time sembahyang. So kita punya rukuk pun subhana rabbiyal azim wa bihamdi tu lama dia mesti lama macam kita baca qul ya ayyuhal kafirun tu. Begitu maksud dia. Okey. Lepas tu rukuk kan. Lepas tu biasa sami Allahu liman hamidah. Lepas tu sujud. Ini tidak. Lepas tu bangun sambung baca surah lagi. Bangun daripada rukuk sambung lagi baca surah Al-Fatihah. Lepas tu baca surah lain. Lepas tu rukuk lagi. Lepas tu baru solat macam biasa. Sami Allahu liman hamidah sampai habis rakaat pertama tu. Rakaat kedua pun 2 kali rukuk juga. Kalau tidak pernah buat solat gerhana pening ni. Ai, kenapa ni orang ni tidak sujud? Kenapa rukuk baca surah pula? Jangan ingat sesat lah. Itu solat gerhana. Ni orang yang sudah belajar. Dia tahu sudah ada ilmu. Itu beza. Orang berilmu, orang tidak berilmu. Dalam Al-Quran sebut. Kul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Sama ke orang yang tahu dan orang yang tidak tahu? Tidak sama. La yastawun. Tidak sama. Okey. Ni rukuk yang kedua dalam rakaat pertama. Rakaat kedua pula pun sama begitu juga. 2 kali rukuk. So gallery walk ni kan. Patutnya kalau ada ustaz kita buat gallery walk lah. Tapi ustaz berada di Papar sekarang. Camp Cadet Police. So kita belajar je lah hikmah. Ni di sini. Nanti kamu jawab dalam buku modul activity tu nanti kelas yang seterusnya, okay? Hikmah dia memohon keampunan kepada Allah terhadap dosa yang dilakukan. Kita buat solat tu tujuan dia minta ampun sama Allah. Kita ni banyak dosa, hari-hari buat dosa.
Kan? Minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian menginsafi. Kita insaf, sedar bahwasanya Allah yang berkuasa cipta semua benda ni. Dan supaya kita ni bersyukur atas semua benda yang Allah sudah berikan, nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Dan kita buat solat ni untuk bagi peringatan kepada manusia supaya tidak buat kemungkaran di atas muka bumi ni. Sebab bila-bila masa Allah boleh, kalau gerhana Allah boleh buat, bila-bila masa Allah boleh hancurkan bumi ni. And then dapat ganjaran pahala sebab buat sunnah Nabi Muhammad. And then mendidik manusia mengesahkan Allah dan meninggalkan amalan khurafat waktu gerhana. So beza kita ni sama orang-orang yang sesat adalah kita waktu gerhana kita solat, mengagungkan Allah, beribadah kepada Allah. Ada orang waktu gerhana lah dia buat ritual ini, buat ritual itu supaya macam-macam lah, puja ini, puja itu. Sedangkan yang berkuasa buat gerhana tu Allah. Okay? Jadi Allah lah yang sepatutnya kita agungkan waktu gerhana tu. Bukan minta tolong sama jin, syaitan. La haula wala quwwata illa billah. Lepas tu mendapat ganjaran pahala kerana Nabi pun buat benda ni. Dia sunat kan. Kemudian mengakui kebesaran Allah, keagungan Allah. Maha agungnya Allah boleh buat gerhana ni. Okay, sebab tiada lagi manusia yang boleh, matahari dan bulan pun dia tidak boleh cipta klon. Gerhana, mau buat gerhana klon pun lagi lah tidak boleh. Kita nampak fenomena gerhana ini berlaku. Contohlah berita bilang kan, hasil daripada buatan manusia. Tiada yang berjaya buat. Ini pun maksud solat gerhana, dua sebab umat Islam, hikmah solat gerhana ni. Jawab dalam buku modul aktiviti pada kelas yang seterusnya. Jangan lupa bawa. Okay? Okay, latihan pengukuhan. Ya Allah, solat sunat duha dilakukan dalam waktu. Sudah jawablah Ustaz. Okay, ini yang soalan tadi tu sudah jawab. Oh Ina, tengok sis ni. Dia halal style lah. Kalau biasa, kalau yang haram punya style flip hair kan, ni flip tudung. Sekian, terima kasih. Okey, jadi kalau masih ada masa lagi ni, pelajar-pelajar semua mau buat modul aktiviti tu pun boleh, ataupun mau rehat-rehat, lancar-lancarkan ayat hafazan tu. InsyaAllah minggu depan kita jumpa. Lancarkan ayat hafazan, utamanya surah Kahfi tu. Sebab nanti kalau exam akan diuji hafazan sama tilawah. Okay, hafal tu. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri. Itu kan mula dia. Qala hadza rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Kamu tengoklah tu di buku teks tu, ayat hafazan kamu tu. Okay, surah Kahfi 10 ayat terakhir tu lancarkan. Okay, nanti exam akhir tahun akan diuji. Lancarkan, InsyaAllah. Buku modul aktiviti sekali lagi berbui sudah ulang. Jangan lupa bawa. Okey, terima kasih kepada guru yang merelief.
jasamu dikunang-kunang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Tidak bagus Rauja. Oke.